Hai semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey. Cikgu live awal sebab cikgu mau share link ah. So kita akan mula jam 9 nanti. Sebelum tu yang lain siapa yang sudah masuk boleh tag kawan-kawan, panggil kawan-kawan dari sekolah lain ke, dari negeri lain ke, dan boleh juga tolong share kat page Facebook kamu atau page yang cikgu live ni dekat kamu punya kawan-kawan. Okey? Kita akan bermula sebentar lagi ya. Hai semua, okey kak? Sehat? Sehat ke semua? Sementara tunggu yang lain, tag dulu kawan-kawan lah. Okey. Ada berapa minit lagi? 2 minit lagi. Kita tunggu dulu yang lain lah. Kalau kamu nampak buku di depan kamu punya phone atau laptop, buku ni merupakan satu, sebelah sini KBSM, sebelah sini KSSM. Jangan kamu keliru nanti ya. Yang baru masuk tu hai semua. Cikgu kena post something. Kalau tidak naik kamu punya komen. Ya, hai. Hai Nurul Hamiza. Hai Miza. Hai Denny. Alah. Hai semua. Hai Denny. Hai Miza. Hai Siska. Hai. Okey. Sudah jam 9. Tanpa buang masa lagi ya. Cikgu mau perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang first tengok cikgu live di page. Dan first tengok cikgu mengajar, menerangkan berkenaan tentang subjek sejarah. Okey? Jadinya, cikgu perkenalkan diri, nama cikgu, Cikgu Nurul. Ataupun Kak Nurul. Jadi, kamu boleh panggil Kak ke, kamu boleh panggil cikgu, terpulang kamu ya. Janganlah kamu panggil makcik ataupun babu. Terus nanti cikgu end live ni, merajuk. Okey. Jadinya, cikgu ni merupakan tenaga pengajar di Pusat Tuition Tito A Plus New Zealand lah. Okey? Jadi, siapa yang baru masuk masih boleh lagi tag kawan-kawan, share juga. Jangan lupa tekan button like. Okey? Tag kawan dan juga share dekat kawan-kawan yang lain. Jadi, siapa yang belum masuk, tidak apa. Sebab benda ni cikgu upload juga. So, hari ni cikgu akan buat overview berkenaan tentang silibus tingkatan 5 kamu, iaitu subjek sejarah. Tetapi fokusnya kepada KSSM. Kenapa cikgu tunjukkan dua buku ni? Sebab cikgu mau buat perbandingan ya. Perbandingan silibus lama dengan silibus baru. Okay, KSSM dia di sini tu. Jadinya, untuk permulaan ni memang kamu nampak macam zoom out lah kan. Nanti cikgu akan kasih zoom in juga tu. Okay. Jadi, apa dia punya perubahan? Apa dia punya perbezaan? Apa yang menyebabkan kamu rasa tertanya-tanya? Apa silibus baru untuk sejarah KSSM? Okey. Pertama sekali,
cikgu mau bagi tahu kamu, untuk sejarah KSSM, kamu akan belajar 10 bab. Okey, yang pertama sekali, kamu akan belajar 10 bab. Hai semua. Tingkatan 5 Pro Max pun boleh, tingkatan 5 Pro pun boleh. Tingkatan 4 KSSM dialu-alukan untuk join sekali ya. Okey, tingkatan 5 KSSM kamu belajar 10 bab. Berbanding dengan KBSM 9 bab sahaja. So, kamu jangan rasa macam, alah, tak adil lah. Kami advance 1 bab. Okey, jangan risau sebab terdapat bab yang dimansuhkan, terdapat bab yang kamu tidak belajar lagi. Tingkatan 5 KBSM belajar, tetapi tingkatan 5 kamu tidak belajar bab tersebut. Kenapa? Nanti cikgu akan kongsikan kenapa. Dan juga terdapat banyak perubahan berkenaan tentang subtopik di setiap bab ataupun topik yang kamu belajar di KSSM sejarah tingkatan 5 ni. Okey? Boleh? Setakat tu okey? So, kita lihat apa yang baru, apa yang lama, mansuh atau perubahan yang lain. Cikgu buka ni ya. Kita lihat dulu KSSM punya syllabus. Dari bab 1, kedaulatan negara, perlembagaan persekutuan, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey. Cikgu kasih lari ni dulu ha. Sistem persekutuan, pembentukan Malaysia, cabaran selepas pembentukan Malaysia, pembinaan kesejahteraan negara, membina kemakmuran negara, dasar luar Malaysia dan juga kecermelangan Malaysia di persada dunia. So, ada 10 bab. Berbanding dengan KBSM, ada 9 bab. This one. Okay. Yang mana bab pertama dia kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Bab yang terakhir, bab yang ke-9, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. So, kita lihat apa yang berbeza untuk KBSM dan KSSM. Okey. Bab 1 hingga bab 5 ataupun bab 4 lah. Dia sama je ni, kesinambungan bab 4 bab 5. Bab 1 hingga bab 5, kamu KSSM tidak ada bab tersebut. Dia cuma refresh sahaja. Okey, bab tersebut ada diterangkan di dalam subtopik sebagai rujukan ataupun refresh sebaliklah. Refresh baliklah apa yang kamu sudah belajar. Kenapa? Sebabnya bab 1 hingga bab 5 kamu sudah belajar di tingkatan 4 KSSM. Okey, tingkatan 4 KSSM. Sebab itu kemunculan nasionalisme ni kamu tidak akan jumpa di KBSM ni kamu tidak akan jumpa di KSSM. Okey? Boleh? Cikgu paling dia keliru kan KBSM, KSSM. So, mari kita lihat secara terperinci. Cikgu kasih turun sikit sebab kalau tampuk atas kamu tidak nampak. Kalau gini okey, nampak? Okey. Cuba kita lihat. Untuk bab yang pertama ni, cikgu bagi penerangan secara ringkas dulu. Bab pertama ni bagi cikgu ini bab baru. Okey. Bab baru yang mana KBSM kamu belajar nasionalisme. Tetapi, ya, hai Wani. Hai semua. Rindukah suara cikgu membebel? Kamu dengar je cikgu terangkan overview ni. Okey. Sedikit sebanyak nanti cikgu akan terangkan jugalah isi buku teks kamu. Okey. Untuk bab 2, perlembagaan persekutuan. Okey, bab ni memang ada dalam KBSM. Cuma dia duduk di
bab 5 dan sambung di bab 6. Kamu belajar KSSM dekat bab 2. Okey? Hai Ika. Hai, jangan lupa like, tag kawan-kawan dan share ya. Bab 3. Bab 3 pula tajuk saja berubah sikit. Okey? Tajuk saja berubah sikit. Dia topik ni kamu belajar kalau KBSM lah kan. Okey, KBSM memang belajar ni. So, kamu pun belajar cuma tajuk dia berubah sikit. Dan tajuk untuk KBSM, dia tajuk duduk di bab 7. So, kamu belajar bab 3. Awal kan kamu belajar. Sebab ingat yang cikgu cakap, bab 1 hingga bab 5, kamu tidak belajar lagi. Sebab itu kamu sudah belajar tingkatan 4 KSSM. Okay, next. Kita lihat sebelah. Siapa yang ada buku teks, kamu boleh buka buku teks kamu. Siapa yang dapat buku teks digital, bolehlah scroll-scroll kalau ada 2 font atau kamu tengok live cikgu ni dekat laptop, komputer. So, handphone kamu boleh scroll lah. Okay. Bab 4, sistem persekutuan. Sistem persekutuan ni, dia bab yang sama dengan bab topik tingkatan 5 KBSM. Tapinya, okay, ini bab ni daripada subtopik bab 7 KBSM. So, bab baru diambil daripada subtopik bab KBSM. Okey, subtopik pun boleh jadi topik baru. Main topik utama atau bab utama. Bab 5, pembentukan Malaysia, KBSM dulu bab 6. Okey. Bab 6 pula dia bercampur. Ada yang baru, ada yang lama. Yang baru ni lebih kepada subtopik bab 8 KBSM. Okey? Boleh? Kalau bab 7 pula, membina kesejahteraan negara. Okey, ini sama macam KBSM lah. Cuma KBSM dia duduk bab 8 di 8.2. Okey, bab 8, 8.2. Manakala bab 8 ni pula, membina kemakmuran negara. Ini pun duduk di bab 8 KBSM. Tetapi 8.1. Nampakkah dia terbalik? Yang ini 8.2 untuk KBSM, yang ini 8.1. Sebab untuk KSSM ni dia banyak kasih refresh kamu semula. Okey? Dan perkaitan dia pun tetap tersusun. Kamu jangan risau, okey? Bab 9 untuk KBSM tetap bab 9. Kamu jangan risaulah. Dasar-dasar ni yang kamu belajar. Dan dasar ni juga keluar untuk soalan esei. Okey? Untuk soalan esei. Dan yang terakhir, bab 10. Bab 10 ni kiranya bab kesinambungan dari bab 9. Okey? Bab kesinambungan dari bab 9. So, apa yang bab baru di sini? Banyaklah. Ini bab 1. Dan yang lain-lain ni, bab ni daripada bab subtopik. Subtopik sudah diberikan keutamaan. Jadi, bab yang besar. Boleh? Setakat tu okey? Setakat tu boleh? So, cikgu akan buka. Can-cadang. Can-cadang. Okey, bab 1. Cikgu mau puji kenapa untuk buku teks KSSM, cuba kamu tengok. So colourful. Betul? So, jangan ada lagi pelajar yang tidak suka subjek sejarah. Cikgu gigit tu. Shaming. Macam dapat gigit kan? Cikgu gigit online je lah. Okay? Sebab sudahlah colourful. Dan kamu nampak, dia tidak sama macam KBSM. Okay? KBSM dia banyak teks semata-mata. Gambar sangat-sangat kurang. Kalau kamu, dia memang sudah diberikan, kamu sudah dimudahkan. Okay? Diberikan, nampak macam nota-nota writing macam tu. Kalau kamu beli buku rujukan, sebenarnya sama juga. Cuma buku rujukan mungkin dia jadi version yang kecil. Buku teks ni dia sama juga dengan buku rujukan. Okay, hai Kina. Apa ni? Okay. Alright. So, untuk konsep kedaulatan,
Siap kamu. Cikgu gigit online je lah. Okey. Mungkin ada pelajar yang sudah masuk. Siapa yang ketawa kamu? Siapa yang ada mengikuti kelas online dengan cikgu? Cikgu memang sudah masuklah bab 1. Okey? Nak habis dah bab 1 ni. Cikgu ajar. So, mungkin di sekolah tengah dalam proses ataupun ada yang sudah habis. Secara overview, untuk bab 1 ni dah lebih kepada konsep kedaulatan. Kenapa kedaulatan ni dimasukkan, ditekankan dekat bab 1? Sebab kamu ingat, semasa kamu tingkatan 4, okey, tingkatan 4, bab yang terakhir kamu belajar berkenaan tentang kemerdekaan. Betul? Bila negara sudah bebas, bila negara sudah merdeka, mesti ada pemerintah, mesti ada pentadbiran yang tersendiri. Sebab itu perlulah ada kedaulatan yang menunjukkan kuasa pemerintahan tertinggi sesuatu pemerintah atau pentadbir negara tersebut. Sebab dia sudah bebas, so ada hak untuk memerintah kawasan atau wilayah atau kerajaan atau negaranya sendiri. Sebab itu duduk di bab 1. Kamu kena faham. So, sini ada pandangan tokoh. Macam biasalah kan. Kalau sejarah, mesti ada pandangan tokoh. Takkan pandangan jiran sebelah rumah kamu kan? Advance pula masuk dalam buku. So, ini jenis kedaulatan. Jenis kedaulatan ni ada kedaulatan tradisional. Yang mana Kesultanan Melayu Melaka. Kamu belajar semasa PT3 dulu. Untuk subjek sejarah ni, okey, subjek sejarah SPM tingkatan 4 dan tingkatan 5, sebenarnya kamu sudah belajar basic di PT3 dulu. Okey, jangan kamu rasa naik tingkatan 4, naik tingkatan 5, aduh, lagi sejarah. Kan, mengeluh pula si kawan. Tidak, dia senang je. Yang penting kamu ingat jalan cerita. Tidak apa, nanti cikgu akan kongsi dia punya tips. Ya, Cik Teha, kelas online berbayar. Dia ada dia punya package dan juga berapa subjek yang kamu mau join. Ada kelas online private ataupun group. Ikut kamu mau pilih yang mana satu. Dekat caption live cikgu ni, cikgu ada bagi link. Kalau kamu rasa macam ada benda nak tanya, kamu just klik je link tu. Klik je link tu. Okay, jangan risau. Tim Twitter nanti akan respon kamu lah. Kalau tanya-tanya pun jangan risau. Boleh. Okay, kami tidak makan orang pun. Kami makan nasi. Okay, kedaulatan undang-undang, kedaulatan antarabangsa. Ini ciri negara yang berdaulat. Ciri negara yang berdaulat ni maksud dia sifat lah. Okay, sifat ataupun macam mana kita mahu lihat negara tersebut, apa keistimewaannya, pemerintahannya macam mana. Okey, ada sempadan ke ataupun tidak. Tapi kalau sekarang negara tanpa sempadan, confirm lah senang dicerobohi. Okey, sebab itu sempadan penting. Kalau kamu jawab soalan struktur, jangan lupa ya. Letak ciri-ciri negara berdaulat ni sempadan. Tanpa sempadan, negara kita akan senang ambil alih semula. Kamu maukah? Mestilah tidak kan? Okey, ini antara dia lah. Ini antara untuk bab 1. Okey. Yang untuk 1.3, kepentingan. 1.4, langkah mempertahankan kedaulatan. Mesti ada langkah. Mesti kita mau tahankan sesuatu milik kita, kita mesti ada strategi. Kita mesti ada plan. Okey? Sama juga. Macam ni, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi, mengekalkan perpaduan kaum, memupuk semangat patriotisme dan juga mengukuhkan pertahanan negara. Mesti ada golongan pemerintah, pentadbir. Golongan diperintah, rakyat. Mesti win-win situation, mesti ada timbal balik. Okey? Sebab itu pentingnya ada pemerintah, pentingnya ada rakyat. Okey? Boleh? Jangan pula nanti kamu rasa ada pemerintah sahaja. Kalau ada pemerintah, siapa yang akan taat setia kepada pemerintah?
Boleh? Untuk situasi macam ni, kalau cikgu akan ajar pelajar cikgu, situasi untuk sejarah ni kita kaitkan dengan situasi semasa. Mengukuhkan pertahanan negara, pemerintah, rakyat. Sama macam kamu, okey. Pemerintah ni ketua rumah kamu. Dalam rumah mestilah ada ketua rumah. Sama ada ibu, sama ada bapa atau penjaga kamu. Rakyat. Rakyat ni kamulah, anggap macam tu. Macam mana kita mau jaga keselamatan rumah? Contohlah kamu ni dalam rumah kamu ni ada jongkong emas. Okey? So, jongkong emas tu, kamu ni tidak peti besi. Parents kamu ni tidak beli peti besi. So, simpan dekat almari je. So, kamu janganlah kasih tahu orang luar yang kamu ni ada jongkong emas. Macam tu. Okey? Kalau bagi tahu, contohlah kan, ada sambutan hari raya kah, kamu jemput tetamu kah, kamu sebagai anak sibuklah kasih share dekat semua jiran kamu, share dekat saudara mara kamu. Ayah saya kan, dia ada jongkong emas. Di almari je disimpan. Tengok. Okey je kan kami? Nanti orang akan ambil kesempatan. So, siapa punya salah? Anak itu sendiri tidak menjaga keselamatan dalam rumah. Itu maksud dia. Sama juga dengan pemerintah. Pemerintah sudah jaga keselamatan negara. Rakyat mestilah bantu untuk menjaga keselamatan negara dengan memberi, kiranya macam peka dengan isu-isu semasalah, memberi maklumat, okey, sanggup berkorban. So, itu ada frontliner. Alright? Okay, next. Banyak pula cikgu membebel. Ada tidur korang ni. Tanya aja, jangan risau. Betul tu. Friendly ni cikgu. Cikgu makan nasi je ni. So, kedua ni perlembagaan persekutuan. Di sini kamu belajar berkenaan tentang negara kita. Okey, mempunyai pemerintahan yang menggunakan perlembagaan persekutuan. Kita ni ada agung, okey? Kita ada sistem pentadbiran yang tersendiri. Kalau Indonesia lah, Malaysia. Sebab itu, setiap pemerintahan negara berbeza mengikut kamu punya pentadbir atau pemerintah. Okey? Lepas tu kamu belajar ni lagi, negeri-negeri selat. Siapa ingat negeri-negeri selat? Siapa ingat? SPM. Siapa ingat negeri-negeri selat? Kalau betul, cikgu bagi flying kiss je lah. Jangan main-main. Tengok kena marah. Boleh join. Boleh join sayang. Untuk kalau kelas tuition pula memang ada KBSM dan KSSM juga. Untuk kelas ni boleh tengok dua-dua. Student KBSM boleh, KSSM boleh. Okay, Amboy, marah si Siska. Siapa tahu negeri-negeri selat? SPM. S, Singapura. P, Penang, Pulau Pinang. M, Melaka. Okay, jangan kamu lupa ni. Ini kamu belajar tingkatan 3. Okay. Ini sejarah pengubalan perlembagaan, persekutuan. Perlembagaan ni sebenarnya undang-undang. Kalau ada pemerintah, mesti ada undang-undang. Sebab kita mau kawal kita punya rakyat. Okay? Kalau tidak undang-undang, macam mana kita mau kawal? So, mesti ada yang buat pemberontakan. So, ini yang kamu akan belajar. Okay, ini cikgu tadi perasan. Untuk yang buku digital, cikgu tahu, kamu akan belajar macam ni kan? Ini ciri utama perlembagaan persekutuan. Kamu akan buka buku, belajar satu muka surat macam ni. Lepas tu buka lagi muka surat sebelah, baca dari atas ke bawah. Tapi untuk yang ini, sebenarnya kamu baca macam ni melintang. Macam ni. Okay? Bukan menegak. So, untuk buku digital, kalau kena scan dalam PDF, kamu scroll naik ke atas kan? So, jangan kamu pelik, tiba-tiba kamu scroll atas dan di bawah kamu tu tiba-tiba ada nombor 2. Mesti kamu blur. Ni datang dari dimensi mana ni? Sistem demokrasi berparlimen? Tiba-tiba pula datang nombor 2. So, kamu baca sebenarnya macam ni. Okay? Jangan kamu pelik. Tiba-tiba ada dimensi lain pula.
So, ciri tradisional, ciri moden. Kenapa ada tradisional, kenapa ada moden? Dari tradisional lah kita dapat apa? Mencontohi untuk perkembangan kemajuan ke arah lebih moden. Ingat kesinambungan ini. Flying case. Wah. Muah semua. Okey. Ini pindaan perlembagaan persekutuan. Ini kamu belajar tingkatan 4 KSSM. Kalau tingkatan 5 KBSM, kamu akan belajar tingkatan 5 lah. Okey? Untuk yang KBSM. Tapi untuk KSSM, kamu belajar tingkatan 4. So, untuk di sini, dia lebih kepada pindaan. Kenapa kita perlu pindaan? Kamu mesti ingat, kita mesti selari dengan perkembangan semasa. Walaupun sejarah kamu belajar tentang masa lampau, tetapi masa lampau akan membantu kamu untuk memahami sejarah dan juga untuk membuatkan perkembangan kehidupan ke arah yang lebih baik. Sama ada pembangunan, ekonomi, sosial, politik. Alright? Okay, next. Bab 3, Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Ini sistem yang kita guna pakai di Malaysia. Kamu jangan pula pilih, kita ni, kita bukan Raja Berperlembagaan ni cikgu. Kita guna presiden. Lagi sekali aku gigit kamu. Kita bukan guna presiden, kita guna raja. Sebab kenapa? Sebabnya kesinambungan dari Kesultanan Melayu Melaka dahulu. Ini pun kamu belajar semasa PT3. Okey? Kesinambungan ni lah yang kamu guna pakai sekarang. Ada yang pakai samping, betul? Ada, kalau raja-raja Melayu pakai tengkolok lah, pakai pakaian kerabat diraja. Sebab kesinambungan dari Kesultanan Melayu Melaka, KMM. Okey? So, macam mana latar belakang dah? Tengok dia punya perjalanan dari KMM sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu Negeri Melayu Bersekutu. Ini lagi. Kalau cikgu tanya, confirm semua krik-krik. Negeri Melayu Bersekutu, Negeri Melayu Tak Bersekutu. Negeri Melayu Bersekutu, SPPN. Tadi SPM kan? Ini SPPN. Okey? Yang mana ada residen. Bukan semua negeri dulu ada residen. Yang kamu pandai-pandai letak, semua cikgu dulu ada residen cikgu. Gigit lagi kamu ni. Okey, kalau SPPN, Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan. Negeri-negeri Melayu Tak Bersekutu, KK, JT. Pergi KK, pergi JT, memancing. Kedah, Kelantan, Johor, Terengganu. Okey? So, semasa pendudukan Jepun, Perang Dunia Kedua, Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen selepas merdeka. So, ini yang kita guna pakai sampailah sekarang. Tapi, terdapat beberapa juga perubahan lah. Mana ada cikgu ganas. Okey, sejarah kedudukan. Ini majlis-majlis raja lah. Yang mana, kalau KSSM, fungsi majlis raja-raja lebih details kena berikan. Okay, berbanding KBSM. KBSM mungkin tidak sedetails ataupun sudah dibagikan macam mind map macam ni. So, kamu kena cari sendiri kat buku teks ataupun paling senang buku rujukan lah. Okay, ini kita punya senarai susunan mengikut sistem giliran institusi agung yang di Pertuan Agong. Sebab itu, kita Raja Berperlembagaan. Okay, jangan kamu cakap presiden. Alright? So, ini. Okay, cikgu mau kasih tahu kamu, ada lagi perubahan. Kamu, KSSM, dianggap satu silibus yang agak senang. Dengan banyak mind map. Lepas tu, nota pun colourful. Lepas tu, yang ini, kuasa eksekutif, kuasa perundangan, kuasa kehakiman. Dulu KBSM bukan macam ni. KBSM ni dulu kena panggil kuasa eksekutif ni. Ini kuasa eksekutif ni memang sama. Iaitu kuasa pemerintahan. Ingat eksekutif pemerintahan. Macam mana mau jalankan pemerintahan atau pentadbiran. Kuasa perundangan. KBSM dulu panggil legislatif.
Kalau kamu sekarang senang terus-terus jumpa kuasa perundangan. Tidak lagi kamu bingung-bingung. Dan kalau KBSM, kuasa kehakiman ni kuasa judisiari. Kamu sekarang terus direct kuasa kehakiman. So ini bidang kuasa dan peranan yang di Pertuan Agong lah. Kamu tengok, cikgu tersasul-sasul sudah. So ini amalan demokrasi, confirm lah kita ada. Kenapa demokrasi? Bebas bersuara. Tetapi bebas bersuara tu bukan dari semua aspek. Kalau dari semua aspek, maksud dia mesti ada berlaku pemberontakan. Terdapat juga aspek-aspek yang kamu kena lihat dari aspek perlembagaan. Tidak boleh mempersoalkan tentang agama, tentang institusi beraja. Contoh macam tu. Okey? Inilah. Ni bagus. Kamu ada mind map. Yang mana kamu cari Dewan Undangan Negeri, Dewan DUN kena panggil kan? Dewan Negara. Dia duduk di sini. Badan Perundangan. Okey? Di sinilah yang ada pilihan raya tu. Yang kita pilih wakil YB. Tapi kamu nanti 21 tahun baru mengundi. Daftar mengundi. Boleh? So, ini sama juga yang cikgu terangkan. So, sistem persekutuan. Banyak bab 4 ni. So, untuk yang bab 4 ni lebih kepada kamu tengok dia punya time frame sajalah. Okay? Time frames dan juga persekutuan ni macam mana. Kamu terangkan bidang tugas pengagihan kuasa pentadbiran. Ini tingkatan bab 4 kamu jumpa. Okey? Ini persekutuan 1896. Ini masa negeri-negeri Melayu bersekutu. Ni. Barulah ini yang kamu belajar tingkatan 4. Ingat tak kamu sudah belajar ini tingkatan 4? Jangan buat lupa. Okey? Ini bidang pembahagian kuasa lah yang cikgu cakap tadi tu. Setiap bidang kuasa, contoh kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan, ada bidang kuasa yang tersendiri. Kenapa? Kita mahu mengelakkan monopoli kuasa. Sebab itu, kalau kamu nampak banyak sangat wakil rakyat lah, menteri lah. Sebab kita mahu mengagihkan kuasa. Ini fungsi kerajaan tempatan. Inilah yang ada dekat kamu tu. Yang tiba-tiba kamu nampak orang fogging. Jadi pula kamu cakap, fogging ni, siapa yang fogging ni? Orang yang baik hati ke fogging free-free? Inilah bidang tugas kerajaan tempatan. Sebab untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan komuniti, rakyat dan juga kawasan setempat. Alright? Apa yang kamu ni? So, ini kerjasama kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, kerajaan persekutuan ni sama macam kalau kita ada HQ. Dan kita ada dia punya branch. Sama juga. Kerajaan persekutuan ni di mana? Putrajaya. Kerajaan negeri kita. Negeri-negeri Sarawak, Sabah, okey, Perak. Mana-mana negeri di Malaysia ni lah. So, saling berkait rapat. Jangan kamu blur kenapa ada dua kerajaan. Bukan Malaysia ni Malaysia je ke? Bukannya. Okay, semua ni ada bidang kuasa dia sendiri. Dan setiap kerajaan negeri ada LHDN. Okay. Sebab itu punca untuk pendapatan pengagihan sumber kewangan untuk peringkat negeri juga. Boleh? So, ini lebih kepada pemulihan negara, lebih kepada laut, taman negara. Sebab kita mau guna dunia ni ataupun kawasan negara kita ni lama kan. Mesti kita kena jaga. Ini perumahan rakyat. Okey. Ini faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Mesti ada backup. Macam kamu lah kan. Kamu mau jadi ketua, contoh sudah pilih jadi ketua. Mesti ada backup plan supaya kamu ni tidak akan jatuh. So, kamu mesti jalankan tanggungjawab kamu dengan lebih teliti. Dengan
berkaliber dengan amanah. Macam gitu cara dia. Alright. So itu ada majlis tanah lah. Okay, majlis kewangan lah. Okay. Ini jatah negara. Ini semasa zaman British. Yang mana dipelihara Allah. Lepas tu yang lain, moto dia sama. Bersekutu bertambah mutu. Sampailah kita guna jatah sekarang. Okay. Jatah ni juga digunakan untuk menunjukkan kedaulatan kita ya. So itu bab pertama kamu belajar kedaulatan. So next, pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia ni memang ada bab dia semasa tingkatan 5 KBSM, tapi bab 6 kamu sudah belajar semasa bab 5. So pembentukan Malaysia ni kamu akan lihat flashback orang dahulu macam mana untuk membentukkan negara yang dipanggil Malaysia. Apa kawasan atau wilayah di dalam Malaysia tersebut? Okey, banyak benda yang diambil kira, banyak benda dilihat dari setiap aspek dan sudut. Sebab itu terdapat pelbagai idea, iaitu idea pegawai British lah, ada idea penduduk tempatan sendiri, ada yang kasih masuk Malaysia ni, contoh dia kasih masuk Brunei sekali. Ada yang suruh kasih masuk kawasan Sabah Sarawak sahaja. Ada yang Tanah Melayu dengan Singapura sahaja. So, situ pelbagai idea yang kamu akan jumpa. Okey, sekejap lagi ya. So, ini rasional idea pembentukan Malaysia. Mestilah kita ambil kira dalam aspek yang sesuai dengan perkembangan semasa. Okey, perkembangan semasa maksudnya perkembangan zaman tersebut. Okey, dan juga baru kamu lihat apa kepentingan yang dibawa untuk masa hadapan. Boleh? So inilah yang kamu belajar kalau bab 5. Langkah pembentukan Malaysia, apa langkah-langkah dia. Lepas tu perjanjian Julai. Okey? Perjanjian Julai ni macam mana pula? Misi pertubuhan PBB. Malaysia pun bekerjasama dengan PBB. Okey? Sebab kita mahu target untuk keamanan dan keselamatan dunia ataupun antarabangsa. Okey, konfrontasi. Ini memang biasanya akan keluar untuk soalan struktur dan juga soalan esei. Kalau soalan objektif memang keluar sebab satu topik, satu bab ada 2 soalan objektif. Okey. Jadi kalau konfrontasi ni lebih macam, kan Indonesia dia buat konfrontasi dengan Malaysia pada zaman ni. Dia disebabkan oleh salah sangka oleh Indonesia ni, dia macam cepat sentap lah orang cakap. Gara-gara tersalah saja, yang mana Tunku Abdul Rahman ni membuat kira macam kenyataan lah kan. Dia kira macam bukan tuduh juga, yang mana Indonesia ni terlibat membantu pemberontakan. So, berlakulah konfrontasi sentap si kawan, contoh macam tu. So, itu dia buat gayang Malaysia. So, itu sampai sekarang terdapat hubungan antara rakyat Indonesia dengan Malaysia tidak seberapa baik. Disebabkan sejarah yang diorang belajar di Indonesia lain, sejarah yang kamu belajar di Malaysia lain. Okey? Mestilah mau menangkan negara sendiri kan? So, Indonesia ni macam konfrontasi lah. Konfrontasi tu, apa tu nama dia? Tidak puas hati. Macam tidak puas hati, menentang, memusuhi. So, ini perjalanan macam mana Malaysia untuk menamatkan konfrontasi tersebut. Okay, next. Cabaran selepas pembentukan Malaysia. Mesti ada cabaran. Macam kamu lah. Okay. Macam kamu. Kalau naik pergi ketua kelas atau jadi ketua sesuatu, mesti ada orang tidak suka kamu kan? Mesti ada orang mau kasih jatuh kamu. Tak begitu, Danny? Tak begitu, Siska? Okay. So, macam-macam lah yang kamu akan terima. Sama ada dalam aspek
Positif. Positif tu maksud dia macam boleh kasih naik semangat kamu lagi. Kalau negatif memang mau kasih jatuh kamu. Kalau aku jumpa orang macam gitu tu, better buang di sungai je lah, kasih makan buaya. Okey, cabaran dalaman Malaysia. Ini cabaran yang di dalam kawasan kerajaan itu sendiri, iaitu kerajaan Malaysia. Okey. Lepas tu ada cabaran yang dihadapi. Ini lebih kepada ekonomi, sistem perhubungan dan pengangkutan, sistem pendidikan. Maksud dia ada kekurangan, ada yang tidak sesuai berdasarkan zaman tersebut. Okey. Ini pula kesinambungan daripada pemisahan Singapura. Kamu kena faham. Kita Malaysia bila? Pada tahun bila? Siapa tahu? Tadi main-main kan? Oi, cikgu marah konon sudah. Siapa tahu? Kita Malaysia ditubuhkan pada tahun bila? Kita jadi Malaysia. Mula-mula Persekutuan Tanah Melayu kan? Lepas tu Merdeka. Merdeka tu belum lagi masuk nama Malaysia ya. Jangan kamu fikir macam tu. Tahun 1957 kita merdeka. Tapi kita belum Malaysia lagi pada waktu tersebut. Pada masa tersebut. Siapa tahu kita digabungkan Malaysia ni bila? Takut terus. Semua hilang. Gigit ni. Pada tahun bila? 16 September 1963. Selepas 2 tahun Malaysia ditubuhkan, Singapura keluar dari Malaysia. Ingat, selepas 2 tahun Malaysia ditubuhkan, Singapura keluar dari Malaysia. So, tahun berapa tu? Tahun 1955. Okey? 1951? Belum lagi kita merdeka tu sayang. Tidak apa, Syamir. Yang penting kau ingat 19 di depan dia. Okey, dia kurang tepat lah ya. Tapi tidak apa, usaha lagi. Alright. So, selepas 2 tahun Malaysia ni ditubuhkan, Singapura keluar dan inilah antara faktor dia lah. Okay. Lebih lagi masalah perkauman. Sebab Singapura ada banyak Cina. So, risau ada macam komunis punya pengaruh sebab itulah. Dan terdapat lagi beberapa faktor yang lain lah yang kamu akan belajar nanti. So, itulah berlaku juga beberapa kira macam konfrontasi juga. Okey, ini menangani ancaman komunis. Ini yang cikgu cakap tadi tu. Sebab takut kan komunis ni bukan, orang cakap bukan kaling-kaling bukan biasa-biasa. Dia bunuh penduduk tempatan. Ingat selepas peralihan kuasa, okey, mula-mula British, lepas tu kemasukan kuasa Jepun. Jepun kalah, kena bom Nagasaki dan Hiroshima. Ada kekosongan 100 hari dan di situ merupakan satu peristiwa darurat yang mana komunis bermaharajalela ataupun bintang 3. Itu orang cakap pengaruh komunis ni bahaya sikit lah. Kamu jangan pula lupa, tidak apa. Yang penting ada usaha untuk menjawab. Good, bagus Samir. Okey, apa lagi? Itulah untuk kamu belajar bab 6. Dia sama saja macam KBSM. Okey. Tidak seberapa kiranya. Yang itu kamu dapat dia punya basic ilmu daripada PT3 juga dan juga tingkatan 4. Okey. Kalau kamu lupa basic tingkatan 4, confirm kamu tidak dapat kaitkan. Next, pembinaan kesejahteraan negara. Okey, kalau bab 7 ni dia sama macam KBSM yang terletak pada bab 8. Cuma ini untuk 8.2 KBSM sahaja. Okey. Di sinilah kita lihat perpaduan dan integrasi nasional. Kita perlukan perpaduan dalam negara juga. Tapi kita juga ingin
integrasi nasional antara kerajaan atau negeri luar juga. Maksud dia menjalinkan hubungan kamu di kawasan kamu, wilayah kamu dengan negeri luar. Ini maksud integrasi nasional. Okey? So, inilah kamu belajar latar belakang, hubungan kaum, kesan dasar British, flashback semula yang kamu belajar PT3. Pentadbiran, ekonomi, sistem pendidikan, fahaman politik. So, ini antara dia punya tajuk. Dasar pendidikan kebangsaan. Ini diguna pakai hingga kamu sekarang. Okey. Laporan Rahman Talib. Kalau kamu nanti sudah besar, ataupun kamu mau interview masuk universiti ke, interview masuk kerja ke, lagi-lagi bidang pendidikan akan ditanya berkenaan laporan Rahman Talib. Dan ini berkenaan kamu sekarang. Nampakkah? Kurikulum kamu, silibus kamu dah berubah-ubah dan juga ataupun berubahlah mengikut perkembangan semasa, mengikut keperluan semasa. Kita tidak boleh guna yang dulu. Okey? Macam kamulah. Kamu sekarang sudah moden. Kalau cikgu ajar kamu, jomlah kita pergi tanam padi. Kamu mau ke? Jom kita tanam padi. Anggaplah macam gitu. Jom kita pergi cangkul di belakang sekolah. Kita cangkul lah, kita cari benda yang tinggalan di belakang sekolah kita. Itu boleh kalau untuk aktiviti sejarah, kiranya have fun lah kan. Kasih tunjuk itulah cara kajian arkeologi. Tetapi kurikulum dia ikut moden. Kamu tidak boleh ajar tu semata-mata. So itu dulu KBSM tukar KSSM pada tahun 2017. Okey. Kalau sekolah rendah pula KBSR dan juga KSSR. Okey. Kalau untuk bab 7 ni kamu lebih banyak belajar berkenaan tentang dasar pembangunan sosial. Inilah macam ni ya. Dasar pembangunan sosial yang dilaksanakan untuk membentuk ataupun dalam bentuk pendidikan. Tadi pendidikan. Dan juga penglibatan aktiviti sosial. Macam ni, perpaduan. Sosial lah. Ingat, sosial tu manusia. Okey? Iaitu boleh kamu fikir untuk alat komunikasi. Siapa yang berinteraksi? Manusia lah kan? Bukannya bangunan kan? Contoh macam tu. So, itu yang kamu akan belajar. Ini rukun negara. Kenapa ada rukun negara? Ini merupakan kamu punya kira macam ideologi ataupun rujukan lah. Okey? Ideologi ni lebih kepada idea kamu. Setiap pemerintah, setiap individu mempunyai pandangan yang berbeza. Itulah maksudnya ideologi. Kalau dekat Indonesia, Pancasila. Macam tu. Terus teringat cikgu yang video Pancasila. Contoh Okey, bab 8 membina kemakmuran negara. Yang ini pula daripada 8 subtopik 8.1 KBSM. So dia menjadi satu subjek ataupun topik yang besar sudahlah. Okey. So ini membina kemakmuran negara ni dah lebih kepada hala 7 Malaysia selepas kemerdekaan. Tapi hala 7 dia ni merangkumi ekonomi, sosial dan politik. Sebab itu ada dasar ekonomi baru. Ingat, dasar ekonomi baru untuk membasmi kemiskinan. Kalau tiada dasar macam ni, sampai sekarang kita tidak akan menerima bantuan. Sampai sekarang masih lagi akan ramai orang yang susah. Okey, taraf hidup diorang tu masih lagi peringkat yang orang cakap masih tidak berkembang lah pendapatannya. So, itu ada dasar ekonomi baru diperkenalkan untuk membantu rakyat Malaysia ni hidup kiranya tidaklah semua 100% golongan yang orang cakap B40 contoh macam tu. Okey. Sekarang ada juga M40 kan. Macam tu. Golongan orang kaya lah.
Ni dasar ekonomi baru. Ini kamu akan belajar meningkatkan taraf hidup rakyat. Sama ada luar bandar. Luar bandar ini kawasan kampung ah. Jangan pula kamu fikir lain-lain. Luar bandar ini mana ya? Di hutan ke? Bukan. Bandar, kawasan bandar lah. Yang dekat dengan kamu boleh akses pelbagai kemudahan. Rancangan buku hijau, agensi kerajaan. Okay. So, untuk bab 8 ni lebih kepada hala 7 pembangunan negara Malaysia. Ni dasar pembangunan nasional. DEB, DPN selalu ditanya untuk soalan struktur dulu kalau KBSM. Kamu pun jangan pandang sebelah mata tajuk macam ni. Soalan struktur kamu wajib jawab. Kalau soalan KBAT, esei, kamu boleh pilih lagi kan. Tapi mestilah kamu jawab. Jangan kamu tinggalkan. Sebab pelajar ramai tinggalkan soalan KBAT. Sebab itu cikgu cakap soalan KBAT ni sebenarnya kamu boleh ambil daripada perkaitan. Perkaitan situasi soalan tersebut dengan situasi semasa. Macam cikgu cakap tadi lah. Siapa ketua rumah kamu? Okey? Kenapa pula ada pemimpin dan rakyat? Cuba kaitkan dengan kamu punya ketua rumah dengan kamu. Apa tanggungjawab kamu? Antara kamu sebagai anak, antara ibu bapa kepada anak. Contoh macam tu. Yang penting jawapan kamu boleh diterima dan juga kreatif, boleh diterima akal. Boleh? Okay, next. Dasar luar Malaysia. Jam berapa sudah ni? Kesian kamu. Dasar luar Malaysia ni okay. Ini cikgu kasih cepat. Kenapa? Sebab dasar luar Malaysia ni dah lebih kepada latar belakang. Okay, yang mula-mula kamu belajar berkenaan tentang latar belakang. Kesultanan Melayu Melaka mengadakan hubungan diplomatik dengan hubungan perdagangan. Kalau dulu-dulu nenek moyang kita tidak menjalankan hubungan diplomatik dan perdagangan, macam mana negara dari luar boleh kenal kawasan kita? Itu kamu kena fikir. Jadi negara luar kenal kawasan kita macam budak sekolah lain kenal sekolah kamu. So, diorang boleh lihat dari aspek kamu punya keistimewaan sekolah macam mana, sumbangan sekolah macam mana, macam tu ah. Itu penting kesinambungan sejarah dulu dan juga untuk perkembangan sekarang. Okay. Selepas tu barulah kamu akan lihat yang mana berkenaan tentang hala 7 perkembangan pentadbiran negara ataupun pentadbiran Malaysia. Okay. Melalui dasar luar atau peringkat antarabangsa. Sebab kita mau kukuhkan negara Malaysia kita ni. Kita mau kukuhkan. Malaysia ni dipandang tinggi di serata dunia. Di peringkat antarabangsa. So itu kita menjalankan hubungan diplomatik dalam aspek ekonomi, sosial dan juga politik. Boleh? So ini je lah. Ni PBB yang cikgu cakap tadi tu. Okay. Mau jaga untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Sebab itu, Malaysia ada dalam misi pengamanan. Ini note dia punya peta. Misi pengamanan. Maksud dia, jadi kiranya macam membantu untuk kasih cool down lah mana negara-negara yang mahu meningkat untuk memberontak atau mahu berperang. Tapi Malaysia ni sikap dia neutral lah. Dia tidak menyokong. Okay. Dia lebih lihat untuk membincang. So ini memerhati. So itu kita ada contoh. Kita ada Navy dari Malaysia. Yang mana ditempatkan di kawasan ni, kawasan ni, kawasan ni. Sebab dia sebagai pemerhati. Untuk menjaga keamanan. Boleh? Ini tokoh untuk agensi PBB lah. Malaysia dalam Commonwealth. Ini pun akan keluar. Bukan akan keluar. Biasanya keluar untuk soalan esei. Soalan yang ujung-ujung sekali. Okay, antara soalan 7 atau soalan 8. Ini antara kamu pilih lah. Antara mau pilih atau tidak. Kalau cikgu rasa better kamu pilih untuk soalan yang
di hadapan. Soalan hadapan, soalan satu, bukan soalan satu. Dia bermula dengan soalan 5 kan. So, itu agak senang sikit sebab dia berkenaan tentang British. Ini negara ASEAN, Malaysia dalam negara ASEAN. Kamu boleh lihatlah. Okey, apa peranan dia untuk ekonomi, untuk sosial. Okey. Ini pun ada juga sosial, ini pun ekonomi juga. Ini Malaysia dalam pergerakan negara tanpa pihak. Maksud dia macam cikgu cakap, bersikap netral. Malaysia tidak akan menjadi batu api. Malaysia bukan macam Amerika Syarikat, sikit-sikit mau bom, sikit-sikit mau berperang kan. Mentang-mentang dia dalam PBB, ada kuasa veto. Ini OIC ni pun biasanya akan keluar untuk soalan esei. Okey, dan yang terakhir ini kecermalangan Malaysia persada dunia. Bab 10 ni sebenarnya kiranya sama macam bab 9, okey, tapi lebih kepada sumbangan dan ini kira macam bab baru. Okey, kesinambungan daripada bab 9 dan sumbangan Malaysia di persada dunia. Jadi kalau sumbangan kamu boleh lihatlah yang apa Malaysia selalu buat. Okey, yang selalu keluar di berita tu. Okey, tentera Malaysia berjaya menangkap, contoh macam tu yang semua di Malaysia yang keluar di berita tu kan. So ini peranan Malaysia dalam ekonomi antarabangsa. Ini kewangan Islam sebab Malaysia kan agama rasmi agama Islam. Ini penglibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Sebab itu ada kes kita tidak boleh salahkan orang atau etnik Rohingya juga. Sebab ada isu kemanusiaan di situ. Isu Syria yang cikgu cakap tu. Tsunami Aceh dan Sri Lanka, kita menghulurkan bantuan. Sumbangan kan? Yes, bantuan lah. Ini pula lebih kepada kelestarian ni kita menjaga maksud dia. Ni mengekalkan kelestarian global. Okay? Deklarasi Langkawi menyertai sidang kemuncak bumi. Inilah konon dia punya sidang. Okay? PBB ha. PBB ni kuasa veto ni. Tapi nasiblah PBB ni memang fungsi dia untuk menjaga keamanan dunia. Kalau dia culas, habis. Memang kita ni perang dunia ketiga sudah ni. So, wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Kalau KBSM, dia lebih kepada wawasan 2020. Tapi sekarang kita sudah 2021. Okay, so kita kiranya terdapat dasar ataupun usaha baru yang kerajaan buat untuk mencapai matlamat yang mana belum dicapai. Okay, bukan kalau belum dicapai terus give up. Kalau gitu, itu bukan pemimpin yang berkaliber. Sebab itu, kamu kena faham berkenaan tentang peranan pemimpin. Ini komuniti ASEAN keselamatan makanan. Makanan ni maksudnya macam mana? Okey, kalau makanan ni dia lebih kepada macam kita mempunyai sumber asas makanan lah. Okey. Asas makanan yang mana semua ni boleh kita dapat berikan kepada semua rakyat untuk menjadi keperluan asas. Tiada makanan kita tidak boleh hidup. Bolehlah kalau ada air kan. Alam sekitar. Masalah jerbu. Ini biasa ni. Harap tahun ni tiada. Ni lagi pati. Di mana selalu ada pati ni? Bukan pati ikan masin atau pati apa? Ikan kot? Bukan So, habis. Banyak kan 10 bab. Cikgu pun sampai termengah-mengah. So, itu yang kamu akan belajar. Bakal belajar untuk tingkatan 5 KBSM. Okay? So, ada apa-apa persoalan? Wow, bagus kamu. Fokus kamu sampai habis. Walaupun ada yang main tu. Gigitlah ni. So, itu sahaja. Siapa yang berminat untuk join kelas online atau kelas dekat bersama dengan Tans, kamu boleh klik je link yang kena berikan ya. Okay? So, itu saja perkongsian. Harap dapat membantu kamu. Panjang cikgu membebel sebab cikgu bantu untuk terangkanlah beberapa subtopik yang penting. So, itu sahaja. Kamu bolehlah berehat.
So, good luck untuk kamu punya sesi persekolahan. Bye semua. Thank you. Bye-bye. Ada masa kita jumpa lagi. Bye.